Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 dengan unit 8, Awasi Langkahmu. Dan tajuk kita pada kali ini iaitu Waspada Gerakmu. Setiap standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Dan seterusnya standard pembelajaran membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Dan seterusnya objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC, murid akan dapat membaca dan meneliti kandungan teks untuk membuat rumusan. Dan seterusnya kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya dapat membuat rumusan tentang tajuk yang diberi dengan betul. Baiklah sekalian, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada halaman 56 dan 57 dengan tajuk kita pada kali ini, Waspada Gerakmu. Mari kita baca bersama-sama. Inspektor Syahrul telah diundang sebagai penceramah oleh Kelab Pencegahan Jenayah SK Seri Damai. Beliau telah menayangkan beberapa slide ceramah tentang jenayah ragut. Baiklah sekalian, berdasarkan paparan pada halaman 56 ini, terdapat 3 slide telah ditayangkan oleh Inspektor Syahrul mengenai jenayah ragut, iaitu yang pertama, di manakah lokasi jenayah ragut sentiasa berlaku, dan seterusnya bagaimanakah jenayah ragut boleh berlaku, dan seterusnya panduan untuk pencegahan kes ragut. Mari kita teliti bersama-sama. Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Iaitu di kawasan lorong yang gelap, di kawasan yang sunyi, bahagian tepi jalan untuk memudahkan akses kepada penyelaian bermotosikal, kawasan berhampiran dengan mesin teller automatik ataupun mesin ATM. Seterusnya, bagaimanakah jenayah ragut boleh berlaku? Iaitu dengan membawa beg tangan atau beg duit secara sambil lewa, memakai barangan kemas yang menonjol, dan seterusnya leka menggunakan telefon. Seterusnya, panduan pencegahan kes ragut, iaitu kita mestilah sentiasa peka akan situasi sekeliling, pastikan perjalanan kamu mudah akses ke bahagian yang lebih selamat, sentiasa membawa wang secara minimum, dan jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga kepada pandangan umum. Baiklah sekalian, berdasarkan paparan slide yang telah kita baca yang dimuntahkan oleh Inspektor Syahrul sebentar tadi mengenai perkara penting yang perlu kita ambil kira mengenai aspek keselamatan dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya jenayah ragut pada diri kita dan juga orang lain. Baiklah, seterusnya mari kita bersama-sama lihat pada halaman 57. Selepas ceramah, Kelab Drama SK Seri Damai membuat persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Watak, pencerita, polis, Puan Lila iaitu bangsa ragut, Encik Zaki dan Puan Zila iaitu suami isteri. Tempat di tepi jalan. Seorang anggota polis sedang membuat rondaan. Beliau melihat seorang wanita sedang menenangkan wanita yang menangis. Polis: "Apakah yang telah berlaku, Puan?" Beliau nyaris menjadi mangsa ragut. "Bolehkah Puan beritahukan nama dan ceritakan kejadian yang berlaku?" "Nama saya Lila, anak perempuan Ravi. Saya berjalan kaki ke kedai. Ketika saya keluar dari persimpangan jalan, tiba-tiba seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan saya. Saya bernasib baik kerana semasa pergelutan, pemandu kereta telah berhenti dan membantu saya." "Ya, Tuan. Saya ternampak seorang penunggang motosikal yang mencurigakan sedang menuju ke arah Puan Lila. Situasi itu saya nampak jelas kerana Puan Lila berjalan dari arah yang bertentangan. Saya membunyikan horn. Kami juga menjerit supaya peragut itu lari." Puan Zila mengiyakan keterangan suaminya. "Terima kasih. Tindakan Encik Zaki memang bagus. Begitu juga Puan Lila berjalan dari arah yang bertentangan. Kita perlu sentiasa peka akan persekitaran. Jika berjalan sendirian, elakkan laluan yang sunyi dan gelap. Jika tiada pilihan, kamu mestilah ditemani orang lain." "Baiklah, Tuan. Pesanan Tuan akan saya ingat." Baiklah sekalian, berdasarkan persembahan drama tentang kejadian kes ragut sebentar tadi yang mengisahkan mengenai Puan Lila yang sedang dalam perjalanan ke kedai menggunakan laluan arah bertentangan, dan tiba-tiba ada seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan beliau. Dan nasib Puan Lila agak baik
apabila Encik Zaki dan juga Puan Zila yang kebetulan berada di kawasan tersebut telah membantu dengan membunyikan horn serta menjerit supaya peragut tersebut lari. Dan apabila terdapat lihat di sini, walaupun Puan Lila telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan kes ragut berlaku, iaitu antaranya dengan berjalan dari arah yang bertentangan, namun kejadian tersebut juga boleh berlaku. Justru itu, kita perlulah mengambil langkah pencegahan atau langkah keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kes ragut. Seterusnya dalam persembahan drama ini, watak polis telah menyatakan mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil untuk mengelakkan kes ragut, iaitu antaranya berjalan dari arah yang bertentangan, dan seterusnya perlulah peka dengan keadaan sekeliling, dan apabila kita berjalan secara sendirian, kita mestilah mengelakkan laluan yang sunyi dan gelap. Dan jika kita tiada pilihan untuk melalui jalan tersebut, kita mestilah ditemani oleh orang lain. Baiklah menurut sekalian, saya yakin dan percaya anda telah memahami mengenai pembelajaran kita pada kali ini, iaitu tajuknya Waspada Gerakmu. Dan untuk meningkatkan lagi kefahaman anda diminta untuk melengkapkan peta pokok jenayah ragut dengan maklumat yang telah kita pelajari sebentar tadi dalam buku latihan anda. Baiklah menurut sekalian, berdasarkan peta pokok, antara lokasi sasaran jenayah ragut iaitu di kawasan lorong yang gelap, kawasan yang sunyi, bahagian tepi jalan, dan juga kawasan berhampiran dengan ATM. Dan seterusnya, untuk golongan sasaran bagi jenayah ragut iaitu wanita yang memakai barangan kemas, wanita yang membawa beg tangan, dan wanita yang memegang telefon bimbit. Bila seterusnya, sebab-sebab berlaku jenayah ragut iaitu pertama, membawa beg tangan secara sambil lewa, memakai barangan kemas yang menonjol, dan seterusnya leka menggunakan telefon. Dan apakah langkah-langkah keselamatan untuk kita mengelakkan berlaku jenayah ragut, iaitu sentiasa peka akan situasi sekeliling, pastikan perjalanan mudah akses ke bahagian yang lebih selamat, sentiasa membawa wang secara minimum, dan jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga daripada pandangan umum. Dan seterusnya, rumusannya, kes ragut berlaku akibat kelalaian mangsa yang tidak peka akan keselamatan diri dan harta benda. Baiklah sekalian, saya kena percaya anda telah memahami isi pelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada waktu akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.